Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hello, selamat tengah hari. Kembali bersama anda pada 7 hari bulan November, hari Khamis. Kami berdua cukup bertenaga walaupun dah sampai penghujung minggu ini, boleh saya katakan. Sebab esok satu hari je kan hari bekerja. Selepas itu hujung minggu. Saya suka awak punya hello tu, Sugi. Ya, hello. Okey, apa-apa pun kami harapkan hari Khamis anda pada hari ini berjalan dengan baik. Apa sahaja kerja yang perlu anda lakukan, semoga dapat laksanakannya dengan baik juga. Tapi saya nak tanya awak. Apa dia? Awak ada kucing tak kat rumah? Saya ilai ya, kucing tak ada. Tapi suka kucing ke tidak? Boleh lah, boleh. Awak pecinta haiwan kan? Aku pencinta. Tak, tapi anak buah saya memang minat kucing. Dia kalau dengar kucing, dia ada seekor kucing. Nama kucing. Seekor kucing, nama kucing dia Pus-Pus. Alah, comelnya. Pus-Pus. Itu inspirasi daripada Puss in Boots ke? Mungkin. Sebab apa yang nak tanya Sugi, adakah Sugi suka kepada haiwan yang bernama yang dipanggil kucing ni? Sebab ni kita ada satu berita yang sangat-sangat membanggakan, yang mana seekor kucing jalanan bernama Baby milik pasangan suami isteri Encik Syaharuddin Shuib dan juga Puan Roaida Muhammad Darus telah pun berjaya mencuri perhatian dunia apabila dinobatkan sebagai juara dalam pertunjukan kucing antarabangsa yang diadakan di Oslo, Norway Ahad lalu. Kalau anda semua nak tahu kan, Sugi, kucing betina berusia 9 tahun itu yang mewakili Malaysia berjaya memikat hati juri disebabkan apa? Disebabkan oleh kejinakan, ketenangan dan sifat manja yang ditonjolkan oleh Baby. Dan Baby juga hebat tau Baby ni, Sugi, sebab dia telah pun mengalahkan ribuan pesaing lain dari seluruh dunia untuk meraih gelaran juara dalam pertunjukan anjuran Persekutuan Kucing Antarabangsa itu. Nice. Saya rasa Baby boleh dijadikan inspirasi sebab ramai dalam kalangan kita perlukan ketenangan dalam hidup kita. Betul. Tapi kan kalau anda nak tahu juga, Baby ni sebenarnya kucing jalanan je tau yang diambil dan dipelihara oleh pasangan suami isteri tu nanti dan akhirnya menjadi superstar. Wow, tahniah Baby dan pemilik Baby jugalah ibu dan ayah Baby, Fur Baby. Okey, baik Yana, hari ni 7 hari bulan, 8, 9, 10, 11 ni memang saya rasa ramai dalam kalangan mereka suka shopping. Ada sale di mana-mana jua dan itu juga akan berlangsung, satu program akan berlangsung iaitu Shopee Kecoh 11/11 ataupun 11/11 jualan hebat show pada 11 November jam 9 malam di TV3 dan Shopee Live. Ada ramai artis yang akan mengecohkan malam anda seperti Datuk Sri Vida, Izu Islam, Datuk AC Mizal, Jananik, Sharifah Zarina, Ara Johari, Hakim Rusli, Ayah Amiruddin dan Emma Safwan. Memang confirm kecoh lah kan. Peluang untuk memenangi sehingga 11 juta shilling Shopee dan pelbagai hadiah hebat. Ada juga voucher hebat yang bakal menanti anda hanya di Shopee Kecoh 11/11 Jualan Hebat Show 11 November 9 malam di TV3 Shopee Live. Jom kita saksikan video ini. Jana, Shopee kali ini memang kecoh. Kecoh dan hebat, Izu. Ada persembahan hebat. Ada sketsa yang kecoh. Hadiah-hadiah menarik dan hebat. Siaran langsung 11 November. 9 malam di saluran berikut. Wow, itu berkenaan dengan Shopee 11/11. Okey, baik. Kita nak mulakan siaran kita pada hari ini dengan mungkin anda semua dah tahu sebab kita dah war-warkan di laman sosial tentang topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu penceraian jika itu akhirnya. Dan saya pasti Yana bercakap mengenai penceraian ni. Tiada pasangan yang berkahwin dengan memikirkan mengenai penceraian. Tetapi seperti mana topik kita mengatakan, kalau itulah akhir
akhirnya mungkin itu sahaja keputusan yang boleh mereka ambil. Betul. Kan? Mungkin setelah, orang kata bila tinggal sebumbung, tidur sebantal, baru kita mengetahui dan mengenali sebetul-betulnya siapakah orang yang kita berkahwin dengan itu. Dan mungkin setelah sekian lama tidak temu kesefahaman di situ, ataupun ada perkara-perkara yang tidak lagi boleh dikompromi, tidak lagi boleh bertolak ansur dan sebagainya. Mungkin ini adalah jalan yang terakhir dan mungkin juga adalah jalan yang terbaik buat kedua-dua individu ini. Dan Sugi, kita nak mengajak anda semua yang sedang menonton sekarang ni kan, mungkin ada pernah melalui fasa-fasa menuju perceraian, ataupun sekarang ini yang masih lagi dalam dilema, adakah seharusnya perceraian itu berlaku ataupun tidak. Ikuti perbincangan kita pada hari ini dan juga luahkan perasaan anda, kisah anda bersama dengan kami di laman Facebook Wanita Hari Ini TV3. Ya, dan kita akan mengupas topik ini dari sudut perundangan juga. Jadi anda jangan ke mana-mana sebab kita ada seorang peguam. Kita juga akan bersama dengan seorang pakar psikologi ataupun kaunselor dan seorang lagi tetamu kita simpan sebagai rahsia. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI. Sugi, siapa boyfriend awak? Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Aku korbankan segala-galanya untuk kau. Jiwa raga aku untuk kau. Apa lagi yang tak cukup, Amar? Tapi semua dia berlaku. Kau diam! Aku berhenti kerja. Aku jadi hamba kau. Ini yang kau buat dekat aku. Belakang aku kau ada orang lain, Amar. Amar sakit, Amar. Abang! Tak minta semua dia berlaku, sayang! Tak terlintas pun dalam hati abang. Niat abang tak ada pun abang nak curang dengan saya sebenarnya. Tapi sekarang ni, abang cakap baik-baik, abang cakap elok. Sayang pasal abang tinggalkan saya. Saya Ahmad Ilhami dengan ini tanpa paksaan menjatuhkan talak satu kepada isteri saya Adini Zahira binti Firman Shah. Itu tadi sedikit sedutan daripada drama Wanita Syurga lakonan hebat Siti Khadijah dan juga Reza Rosli yang menggambarkan apa yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu penceraian jika itu akhirnya. Baik, dan tanpa melengahkan masa, Yana, elok kalau kita perkenalkan dua orang tetamu yang sudah pun berada di studio. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Azmawati Muhammad Noor selaku Timbalan Dekan Fakulti Pendidikan Universiti Malaya yang juga merupakan anggota Lembaga Kaunselor Malaysia. Terima kasih, Prof, bersama kami. Terima kasih. Okey, sihat, Prof? Sihat, Alhamdulillah. Cerianya Prof hari ini. Semua ceria. Mau. Okey, dan kita juga bersama dengan Tuan Muhammad Nur Hafiz Roslan selaku Pengarah Urusan Tetuan Nur Hafiz and Associates. Apa khabar, Tuan? Alhamdulillah, baik. Hari ini tak ada kes, ya? Hari ini Alhamdulillah, tenang sikit. Okey, tenang. Baik. Topik hari ini kita bukan ingin menyangka buruk ataupun menilai sesiapa yang memilih penceraian sebagai jalan untuk keluar daripada perkahwinan mereka. Tetapi sebelum itu, mungkin Prof, kita kupas sedikit. Kita selalu terus bercakap mengenai penceraian. Tetapi bila seseorang itu berkahwin, banyak yang harus mereka siapkan diri mereka dengan transisi itu sehingga berkahwin, kan? Jadi apakah sebenarnya antara aspek-aspek yang perlu seseorang siapkan diri mereka dengan? Okey, terima kasih. I think it's a very important untuk faham tentang bagaimana kita nak menyediakan diri sebelum berkahwin. Pertama sekali kita kena faham apa tujuan kita berkahwin. Tujuan berkahwin tu untuk mempunyai pasangan bersama-sama, dan persediaan diri itu daripada segi penyediaan pemikiran, emosi dan juga tingkah laku. Daripada sudut pemikiran, bagaimana kita nak sentiasa berfikiran untuk daripada segi mencari nafkah. Sekarang kita tahu ekonomi kita pun yang kita kata daripada segi kehidupan banyak cabaran dia. So kita nak menyediakan, so kita kena sentiasa berfikir yang positif. Tapi bila kita kata fikir positif, bukan selalu kita dapat berfikir secara positif, kan? Agak sukar juga, tetapi kita kena mainkan peranan
perkahwinan di situ. Daripada sudut ekonomi, daripada sudut agama, daripada sudut persediaan, macam-macam sebenarnya. Persediaan yang paling penting ialah diri sendiri. Apakah, bagaimanakah bila dah mempunyai suami atau isteri, bagaimana kita nak menyediakan persediaan daripada sudut kita dah ada orang baru. Kita dah biasa hidup sendiri. Tiba-tiba nampak stokin dekat bawah tu geram. Kenapa dicampaknya stokin kat situ? Kenapa tidak dipungut? Padahal tempat baju tu ada je kat sebelah. So benda-benda begini. Dan bagaimana kita nak berinteraksi bila you dah biasa hidup bersendiri. So persediaan daripada sudut-sudut ini perlu dilihat dan tidak boleh dipandang remeh. Dan satu lagi yang saya rasa sangat penting adalah daripada persediaan bagaimana bila hidup berpasangan ini kita kena faham dari konteks komunikasi. Bila kita sebut komunikasi itu, komunikasi, keterbukaan komunikasi itu penting. Tapi bagaimana kita hendak terus berkomunikasi dengan baik, itu juga sangat penting. Jadi banyak sebenarnya yang perlu kita sediakan. Saya suka kan segi bila Prof menyentuh tentang aspek persediaan dan tidak menjurus kepada persediaan ke arah majlis perkahwinan itu. Yang mana mungkin rata-rata dalam masyarakat kita terlalu fikirkan pada majlis perkahwinan yang saya tidak nafikan perlu dan penting juga untuk kita titik beratkan. Tetapi hakikatnya dalam kehidupan berumah tangga ini, kehidupan selepas majlis perkahwinan itu, semasa dalam tempoh perkahwinan itu yang sebenarnya harus dibincangkan terlebih dahulu sebelum kita membuat keputusan untuk berkahwin dan sebagainya. Dan Tuan Hafiz, mungkin Tuan boleh kongsikan terlebih dahulu. Kalau kita lihatkan sekarang ini statistik dan juga laporan-laporan ataupun berita-berita dan cerita-cerita yang kita dengar seolah-olah mengatakan penceraian itu dah menjadi trend zaman sekarang. Walaupun sedih apabila kita mendengar ada yang memberikan jolokan sebegitu terhadap penceraian sendiri, tetapi hakikatnya, realitinya, betapa terukkah keadaan penceraian yang sedang berlaku di Malaysia pada saat dan ketika ini, Tuan? Okey, terima kasih Wena. Terima kasih juga kepada rakan saya, Profesor, juga host-host yang ada dalam bersama wanita hari ini. Okey, jadi bila kita cerita berkenaan dengan statistik, kita kena pergi kepada Jabatan Perangkaan Malaysia lah. Okey, sebab banyak statistik, NGO buat statistik, universiti buat statistik, mungkin Peguam tak sempat nak buat statistik. Sebab dia mungkin akan buat statistik, pendapatan dan juga kes dalam firma masing-masing lah. Okay, jadi mahkamah mungkin JKSM ada buat sebagainya. Tapi kita ambil Jabatan Perangkaan. Daripada Jabatan Perangkaan, kenapa dalam Malaysia antara tahap kebahagiaan masyarakat, salah satunya adalah kita melihat kepada keluarga, kekeluargaan, institusi kekeluargaan. Jadi dalam tajuk institusi kekeluargaan ini, perkahwinan dan juga perceraian. Tapi bila statistik daripada Jabatan Perangkaan, perbezaan orang berkahwin dan juga orang bercerai sangat jauh. Okey, contoh 2021, betul-betul kita dalam habis COVID. Awal-awal lah habis COVID. 2021 dengan 2022, daripada katalah 221,000, pengurangannya jadi 211,000. 1,000 orang kurang kahwin tahun 2022. Okey. Tak apalah, 1,000 je kurang kahwin. Tetapi dalam tahun yang sama, tahun 2022 tersebut, pertambahan sebanyak 19,000 ataupun 20,000 kita ambil senang yang bercerai. Maksudnya pertambahan perceraian dan juga pertambahan perkahwinan sangat jauh. 0.05% kurang kahwin, pengurangan. Tapi penambahan perceraian 40%. Jadi dapat bayangkan betapa besarnya gap. Jadi apa yang kita lihat, ini bukan sebagai satu trend, bukan satu trend. Tapi sebenarnya persediaan bagaimana zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang ataupun muda-mudi zaman sekarang, termasuk juga tak kita boleh cakap muda-mudi sebab ada juga yang 30-35 baru berkahwin. Jadi ketahanan dalam menghadapi kerukunan rumah tangga tu yang paling penting. Jangan takut untuk berumah tangga, jangan takut untuk berumah tangga. Jangan sampai ada satu stigma no woman no cry ke. Itu tak apalah, tu zaman saya dululah. Apa lagi tak nak berkahwin dan sebagainya. Salah sebenarnya. Sebab perkahwinan ini diumpama macam ni. Kita lapar, kita kena makan. Kita ngantuk, kita kena tidur. Dan kita manusia ni, kita ada nafsu. Penyaluran nafsu yang betul adalah mempunyai pasangan yang mendamaikan kita, menenangkan kita, dan setiap kita ada pasangan kita. Jadi pasangan kita seorang lelaki dengan seorang perempuan, maka berkahwinlah dia. Jadi persediaan adalah, kenapa saya kata daya tahan. Kerana dalam perkahwinan ni, daya tahan, berlakunya banyak perceraian
dalam tempoh 5 tahun yang pertama. Yang ni siapa nak kahwin kalau yang Muslim. Perangkaan tadi dia bukan untuk Muslim saja tau. Dia termasuk sekali dengan non-Muslim. Maksudnya seluruh rakyat Malaysia. Untuk Muslim, untuk saya kongsikan pada tuan-tuan di rumah, antara yang jadi penyebab utama dalam tempoh 5 tahun pertama perkahwinan berlaku perceraian ni, antara alasan-alasan ataupun daripada statistik tersebut, sangatlah kadang-kadang kita dengar kelakar dan tidak munasabah. Okey, contohnya perkara pertama, dia bukan dah pasal pukul, pasal kecurangan. Kita selalu yang tu kan dengar kan. Saya pun selalu muncul kat wanita hari ni cerita pasal curang, pasal ni. Tak, jom kita pergi yang pertama. Adakah berdengkur antara pasangannya berdengkur? Yang pertama ni nak tahu apa? Contoh bergaduh sebab apa? Punca perceraian adalah disebabkan, tajuk besar dia adalah saya lupa dia punya tu dua cara pemikiran yang berbeza. Okey. Punca perceraian, orang ni nak tengok televisyen ni, tajuk cerita ni, si suami nak tengok cerita ni. Contoh suami minat bola, isteri tak minat bola, dia nak tengok drama Korea. Bergaduh satu. Lepas tu tiba-tiba tidur bangun lewat. Macam tadi Profesor Kak Azzi lah, saya rasa dah biasa kan. Profesor kata pasal isu stokin. Okey, ini saya nak cerita. Ini isu pula tak buang sampah. Lepas tu isu suami tak berminat dengan apa yang dipakai oleh isteri, minyak wangi. Ataupun cucian baju. Faham tak? So benda-benda kecil ni bila kita dengar dan kita rasa remeh, tetapi mungkin tak remeh pada generasi di luar sana yang sekarang kita dalam TikTok dan sebagainya. Kenapa saya ada berkongsi tadi? Kadang-kadang kita bagus hanya TikTok dan satu peluang yang baik juga kepada pakar-pakar dan memang yang dalam bidangnya untuk bercakap apa yang perlu dia berkongsi info yang baik. Tapi contoh macam orang macam saya, macam Prof ni, sebab kita pun ada kerja hakiki masing-masing, tak sempat pula kita nak betul-betul kepada ke arah influencer tersebut. Tapi kita memerlukan orang yang pakar ni bercakap pada bidangnya. Sebab apa? Sebab dalam TikTok pada hari ni saya nampak dia umpama macam dah jadi domino. Apabila yang bercakap itu bukan dalam bidang dia, dia hanya meluahkan perasaan. Bukan dalam kepakaran dia. Dia meluahkan pandangan dia, meluahkan rasa hati dia, tapi dia FYP dan akhirnya dia jadi macam ikutan trend, bandwagon dan tiba-tiba jadi aku pun macam ni, aku pun macam ni. Jadi luahan tanpa mempunyai tunjang yang kukuh di dalam baik agama ataupun baik pasti kami pun kena jadi TikTokers lah. Kadang-kadang terpaksa juga saya. Janganlah dengan kami di Wanita Hari ni je lah. Tapi daripada apa yang Encik Hafiz katakan, boleh saya mungkin rumuskan yang tiada persefahaman antara punca utama. Dan mungkin selepas ni kita tanya kepada Prof. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan juga apakah pandangan orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Sebab salah satu sebabnya ialah PJJ, hubungan jarak jauh. Suami dekat utara, isteri dekat selatan. So masing-masing boring, media sosial lagi, banyak macam-macam pengaruh kawan-kawan lagi. Terutamanya rakan sekerja, rakan sebaya. Hasutan, kewangan yang tidak mencukupi kan. Boleh dijadikan punca perceraian lah pasangan sekarang. Pasangan terlalu muda pun ia juga. Kahwin terlalu muda, tak ada pengalaman, tak ada kewangan yang kukuh. Secara general lah, kebanyakan pasangan yang bercerai ni daripada segi communication, lack of communication. Kalau kita tak suarakan isi hati masing-masing kan, kalau benda tu tersimpan and benda tu akan jadi satu perasaan yang macam berharap, and bila benda tu tak jadi, benda tu akan jadi pergaduhan. Kalau betul-betul tak ada jalan penyelesaian, dah cuba sehabis baik tapi tak mampu untuk betulkan keadaan, mungkin perceraian tu salah satu jalan yang baiklah. Sebab banyak kita tengok lepas bercerai pun orang tu boleh bahagia. Macam bagi pendapat saya, untuk perceraian ni, permasalahan pertama adalah komunikasi. Komunikasi adalah benda yang paling kita titik beratkan lah dalam hubungan suami isteri. Sometimes ada certain my friend tu dah tak boleh tahan sebab lelaki dia terlebih fokus kepada kawan, keluar malam. Rumah ni mostly perempuan yang kena handle, isteri yang kena handle. Dah lama bertahan sampai satu tahap memang kita tak boleh nak cope lagi dengan this marriage lah. So one of the reason memang communication and kesefahaman lah.
Baik, semakin hangat perbincangan kita dan di awal tadi saya dan Yana merahsiakan tetamu ketiga kita. Yang saya rasa bukan lagi rahsia sekarang ini, sudah pun terhubung dalam talian kita bersama dengan Datuk Yusof Haslam. Selamat tengah hari, Datuk. Datuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat, Datuk? Ya, ya. Okey. Datuk berseorangan di situ ataupun Datuk Fatimah ada di sebelah? Saya tengah bekerja di ofis ni. Terima kasih Datuk meluangkan masa bersama kami. Okey, Datuk, topik kita hari ini pasal penceraian jika itu akhirnya. Dan Yana nak tanyalah kepada Datuk sendiri kan sebagai orang lama. Dan dah pun mendirikan rumah tangga bersama dengan Datin Fatimah lebih daripada 40 tahun. Yang kita lihat, hari tu saya jumpa Datuk di event Glam pun saya tengok, wow, sweetnya Datuk dan Datin. Tapi kan Datuk, mungkin Datuk boleh beri pandangan Datuk secara peribadi tentang, saya nak tanya tentang ketahanan ataupun daya tahan pasangan dahulu terhadap satu sama lain dan juga daya tahan pasangan sekarang terhadap satu sama lain. Menurut Datuk, ada beza tak orang dulu bercinta dan orang sekarang? Bagi saya, orang dulu bercinta, orang sekarang tak ada beza. Ini soal perasaan kan. Tapi bagi saya lah, dalam rumah tangga ni yang paling mustahak sekali ialah kesabaran kita, tolak ansur. Dan tolak ansur ni juga harus ada give and take. Maksud dia, kedua belah pihak, baik suami, baik sang isteri, harus tolak ansur lah. Maksud dia tak boleh kita nak ego, kita rasa kita yang betul. Jadi kalau ada sikap tolak ansur tu, saya rasa insyaAllah. Dan suami sebagai khalifah dalam rumah tangga, of course kita kena mainkan peranan kita sebagai kita ketua rumah tangga. Ya. Okey, baik. Dan Datuk, biasa orang cakap cinta itu adalah asas perkahwinan. Rasa kasih sayang itu adalah asas perkahwinan. Betul, cinta, kasih sayang. Tetapi cinta sahaja tak cukup untuk perkahwinan itu berlangsung. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan apa antara aspek-aspek yang Datuk dan Datin sendiri sering kali orang kata reflect lah dan cuba untuk perbaiki supaya perkahwinan itu lebih disemarakkan. Ayat Farin Ahmad tu. Dia gini, sebenarnya kalau kita kata soal cinta, kita zaman cinta, of course zaman kita belum kahwin, kita cinta memanglah orang kata mekar ibarat bunga yang berkembang kan. Memanglah segala-galanya kita boleh sacrifice, kita menjaga hati masing-masing. Kalau pasangan kita ada kurang, kita boleh terima. Tapi apabila you melalui proses perkahwinan, kita ingat, bila kita dah berkahwin, soal cinta dah jatuh nombor 2. Soal tanggungjawab, soal keperhatian kita kepada keluarga kita untuk masa depan kita, pasangan kena give and take. Sebab kita menguruskan rumah tangga. Betul. Bukan lagi jumpa kat luar sekali, pergi dating kan. Jadi benda ni, rumah tangga, nak bina rumah tangga ni bukan satu perkara yang senang. Sebab kita lagi tidur sebelah isteri kita, isteri tidur sebelah suami. Betul. Jadi adalah. Bahkan hari hari kita jumpa, kita ada perasaan bosan pun ada, perasaan jemu pun ada. Itu memang sebagai manusia tak boleh lagi. Tapi kena buang segala perasaan ni. Ingat inilah isteri kita, inilah suami kita dunia akhirat. Kita hidup bersama dia. Apatah lagi you ada anak. Betul. Anak tu merupakan zuriat kita. So kita kena sacrifice. Kita kena jaga hati masing-masing. Betul. Nobody is perfect in this world. Dalam rumah tangga tak siapa yang perfect. Tapi suami kena main peranan dan si isteri juga harus main peranan. Buang ego. Sebab saya tak nafikan terdapat isteri yang degil walaupun suami dia pujuk, dia tak layan juga. Dia masih lagi membeku dalam hati dia, rasa macam dendam pasal suami dia keluarkan perkataan-perkataan yang marah kan. Jadi isteri juga harus sacrifice. Betul. Saya tak kata suami juga main peranan. Suami main peranan, tapi kalau isteri juga tak main peranan. Kecuali kalau sang isteri itu curang, kalau sang suami itu curang, itu lain cerita. Itu pun cari jalan kedamaian. Dalam kehidupan kadang-kadang kita ada terpesong, si suami terpesong, lelaki perempuan, isteri dia agak terpesong. Tapi cari jalan kedamaian, perbaiki apa yang dibuat silap tu. Betul. Kan? Saling melengkapi ya, Datuk? Ya, saling melengkapi. Untuk dapat lengkap 100% tak boleh dapat lah. Kita akan ada hari ni, kita lepas sebulan kan ada bergaduh. Betul. Tapi kita harus betul-betul ingat satu, rumah tangga kau, kekal rumah tangga ni buat selama-lamanya. Kalau nampak perempuan cantik kat luar, dia kena padamkan perasaan tu, you ada bini tadi. Yang wanita pun yang bekerja kat pejabat, office kan, ada nampak staff dia kat sebelah,
sebuah orang ke yang handsome ke apa dok tackle ni, jangan tergoda. Jangan tergoda. Dunia ni sebenarnya banyak cabaran, banyak godaan. Jadi you kena give and take, you kena ingat satu je. You nak kekal rumah tangga hingga ke akhir hayat. Masya Allah. Saya kira kan Datuk, itu adalah rumusan yang terbaik daripada Datuk Yusof Haslam. Dan sedikit terakhir Datuk, mungkinlah nanti Fatimah tengah menonton wanita hari ini kan. Mungkin ada sesuatu yang nak disampaikan kepada Datin Fatimah, silakan. Kepada isteri saya ya? Ya. Kepada isteri saya dah kahwin dah 41 years. Wow. Ya, kita dah masing-masing dah, saya pun dah 70, Datin pun dah hampir 70. Bagi saya sehabis daya yang boleh, saya suami isteri, kita nak kekal rumah tangga ni. Kita nak mencari kedamaian kehidupan. Ada anak, cucu, maybe kita ada cicit semasa nanti kan. Kita nakkan kedamaian. Biarlah jangka hayat saya dengan isteri saya bersama. Kalau kita salah seorang pergi pun, kita kena ada perasaan sayang tu. Ya? Itu paling penting. You tak boleh puas kasih semua orang, tapi kita jangan pentingkan dirilah. Itu dia. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Okey, baik. Datuk, nanti datanglah studio kita, Datuk. Janganlah call-call je. Datin pun dia sekarang ni dia jadi ketua wanita Perkim Selangor. Baik. Itu dia sibuk tu. Tak apa, nanti ada waktu datang ke studio wanita hari ini. Okey. Terima kasih Datuk. Jumpa lagi. Okey, Prof dan juga Tuan Hafiz, apa yang Datuk kongsikan, kita dengar pun rasa sweetnya. 41 tahun dah berkahwin dan dalam tempoh tu pasti mereka memaafkan satu sama lain berkali-kali. Dan tadi Datuk menyentuh mengenai ego. Ini kita sering kali dengar, letakkan ego, ketepikan ego kita dan banyakkan berkomunikasi. Dan Prof mengatakannya komunikasi terbuka itu keterbukaan dalam komunikasi sangat penting. Tapi itu juga menjadi masalah. Kadang-kadang dah luahkan, lepas tu pasangan sentap. Betul. Macam mana, Prof? Okay. Terima kasih. Sebelum kita sebut tentang keterbukaan, cara kita bertutur tu penting. Okay, contoh stokin tadi kan. So elok-elok kita boleh cakap, abang stokin dekat situ boleh tolong angkat tak? Kat sini je, tolong buang kan. Kita boleh berkata begitu, tetapi kita, kenapalah kau ni tak faham-faham? Kenapa tak boleh tapi angkat? Prof, kalau dah 5 kali cakap, dia memang akan mendatangkan marah. Okey, itu betul. Tapi kena sentiasa mengingatkan. Inilah namanya toleransi tadi yang Datuk pun ada sebut. Tetapi saya juga nak menyentuh tentang komunikasi yang non-verbal. Okey. Kadang-kadang kita lihat komunikasi verbal ni dia sebenarnya Uyana dengan Sugi dia dalam 38% sahaja. Selebihnya ialah non-verbal. So bagaimana seseorang suami itu perlu dan seorang wanita juga perlu memahami tindak tanduk kelakuan. Contoh dia kata dia bawa pergi makan. Contohlah kan, ini selalu terjadi kan. Awak nak makan apa? Lepas tu dia kata apa-apa je. So bila dah makan, dia bawa je lah kedai mamak, tiba-tiba muka. So ini ialah bagaimana you boleh detect dia tak suka. Dan komunikasi yang non-verbal ini sebenarnya penting. Dia banyak yang tersirat. Contohnya bila dia kata, okey, awak boleh buat begini, tetapi dia tak suka, dia tidak menyuarakan. So wanita sering berdepan dengan isu ini yang sukar untuk menyuarakan sesuatu. Dan dia suka simpan-simpan. So bila simpan, Hafiz faham tak agak? Faham sangat. Faham sangat kan? Lepas tu bila balik rumah mungkinlah ada pertengkaran, ketidakpuasan hati. Inilah elok-elok tadi kalau boleh cakap, I tak berapa sukalah perfume you pakai, boleh ubah tak? Mungkin kuat sangat. Berkomunikasi itu penting dan juga gerak-gerik. Kadang-kadang dia nak jaga hati. Itu yang dia buat muka macam. So itu yang kita kena ada active listening, mendengar dengan baik. So itu sangat penting sebenarnya dalam nak toleransi, dalam nak memahami komunikasi, keterbukaan yang kita kena suarakan. Kadang-kadang orang tak faham. Yang tersirat-tersirat ni mereka tak faham. Jadi kena perjelaskan. Okey, wow. Macam penat juga. Betul. Sebab kadang-kadang kita perempuan ni kita tak cakap direct apa nak makan apa je okey je dah bawa pergi sini kenapa bawa pergi sini lah pula tapi burger okey lah burger okey bergedit memang best cik okey tapi kan Tuan Hafiz kalau kita bercakap tentang penceraian juga kan mungkin orang melihat itu sebagai satu konotasi yang sangat-sangat negatif bercerai ini sangat-sangat tak baik tak bagus dan sebagainya
mungkin dalam sudut pandangan yang lebih positif yang kita boleh ambil daripada penceraian juga adalah mungkin selepas itu mental health kedua-dua pasangan ini tadi yang dah bukan lagi status suami dan isteri ni lebih baik. Mereka juga dapat berkomunikasi dengan lebih baik sebab dah tak ada attachment dari segi saya isteri awak, awak suami saya. Dan mungkin mereka yang ada keterseksaan sebelum ini dalam rumah tangga itu pun dah dilepaskan daripada seksa tersebut. Dan ini yang kita nak ambil, walaupun kita tidak ada sesiapa yang mahu berkahwin dan bercerai, tetapi sekiranya perceraian ini berlaku, masih lagi ada sudut pandang positif yang kita boleh ambil daripada perkara tersebut. Ada pertamanya untuk sidang penonton di rumah. Kenapa Allah SWT untuk yang Muslim untuk yang Muslim, untuk yang perempuan dia ada wajib ada tempoh iddah. Okey, ini bukan cerita pasal cerai mati. Saya tak nak cerita pasal cerai mati lah. Cerai mati ni berkabung ataupun ihdad, dia ada 4 bulan 10 hari. Okey, kita tak nak cerita bab tu. Ini kita cerita yang bab hidup-hidup. Okey, bila yang bab hidup ni yang tadi yang ada konflik, yang berlakunya masing-masing tak ada daya tahan ataupun rasa lelah dalam rumah tangga. Lepas tu ada je saja yang tak kena. Ada pula yang jenis lampi dengan izin lambat pick up. Sama ada lama tak dengar perkataan tu. So lambat pick up ni tuan-tuan dan puan-puan golongan lampi ni dia bukan lampi tapi dia lampi lah. Dia nampak macam smart dan sebagainya tapi dia lampi, lambat pick up. Maksudnya lambat pick up ni orang yang lampi ni dia tak faham apakah gerak daya tubuh, gaya kerja, gaya mimik muka, percakapan non-verbal kepada isteri. Yang ni saya nak pesan baik isteri ataupun suami di luar sana kena belajar sungguh-sungguh. Macam mana nak belajar? Nak belajar benda ni sebenarnya tengok pasangan kamu dan juga cara kehidupan pasangan kamu macam mana. Faham betul-betul. Dah nama pun pasangan kita, sepatutnya kita kena masak dengan perangai dan juga sifat pasangan kita. Sampai kita boleh tahu apa yang dia nak, apa yang dia tak nak. Dan bila ditanya pasal saya tadi, perempuan ni dipenuhi dengan 1001 makna kan. Memang susah kita nak tafsir untuk golongan bapa-bapa di luar dan suami-suami. Macam saya juga, saya pun memahami keadaan tersebut. Tetapi bila kita dah faham dan tahu situasi isteri kita, maka kita akan boleh faham perkara tersebut. Jadi berbalik kepada persoalan tadi, bila berlaku juga akhirnya perceraian, dia akan menjadi satu kelegaan bagi orang yang merasakan perkahwinan itu satu perkara yang menyesakkan. Betul. Jadi bila dia rasa lemas, akhirnya dia terlerai daripada perkahwinan tersebut, dia akan rasa lega, boleh bernafas kembali. Tapi dalam masa yang sama, Islam telah menetapkan tempoh iddah. Apakah hikmah di sebalik tempoh iddah ni? Hikmah yang paling besar dia adalah untuk melihat kesucian rahim, sama ada masih ada zuriat ataupun tak ada zuriat dalam tempoh sebelum berlakunya perceraian. Sebab kalau ada berlaku dalam tempoh tersebut mengandung, maka anak masih bernasab dan bapa masih lagi bertanggungjawab ke atas anak tersebut. Okey, faham Faham. Iaitu bab yang pertama literal kulit. Tapi rohnya, apakah hikmahnya? Hikmahnya dalam tempoh iddah inilah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan masing-masing, memujuk dan juga muhasabah apa yang dia rasa salah. Sebelum ni mungkin ketika tak berlaku perceraian, dia bergaduh saja. Dia tak pergi kepada ultimate. Tapi bila ultimately adanya perceraian, divorce, suatu perkara yang besar. Sampai walaupun dalam tempoh iddah ni isteri masih boleh duduk di rumah kelaminnya, isteri tak boleh dihalau. Isteri kena duduk di rumah kelaminnya kecuali perkara yang boleh memudaratkan diri dia. Kalau dia nak keluar disebabkan dia rasa mudarat pada diri dia dan sebagainya, baru dia boleh keluar. Kalau tak, dia kena duduk dalam rumah tu. Waktu itulah dia kena bercantik-cantik. Untuk siapa? Bukan untuk orang lain. Untuk pasangan dia. Lelaki kena, kalau dulu selekeh pakai kain gombang dan sebagainya, kain plekat, kamilah kau pujuk rayu balik. Tumpas air kan. Waktu ni lah jadi syaruhan balik semula. Waktulah juga masak-masak. Ya, betul. Tetapi apa yang berlaku sekarang? Apa yang berlaku sekarang lain. Tak seperti mana hikmah dijadikan tempoh iddah ni. Ramai orang tak faham. Ramai orang tak faham apa hikmah tempoh iddah. Ramai orang tak faham apakah itu hikmah faraid. Ramai orang tak faham. Dia ambil literal saja. Hikmah ada dalam Islam adalah tempoh memujuk, tempoh muhasabah. Kalau betul-betul tak boleh faham tanggungjawab tadi. Sebab kalau kamu tak dapat bertahan untuk bersama dengan pasangan, bertahanlah demi anak-anak. Ya, anak-anak tadi. Maksudnya bertahan ni, anak tu kamu jadi cerai macam mana pun, anak still anak, kamu ada tanggungjawab. Baik. Dan satu contoh yang baik, kita ada macam-macam. Kalau kat Malaysia ni kita boleh lihat artis-artis yang bagus. Demi anak
dia masih boleh kerja masing-masing, masing-masing ada dah berkahwin, yang ni pun dah berkahwin. Betul. Ataupun yang ni dah ada power lain, dah tunang dengan orang lain. Yang ni pun dah bertunang dengan orang lain. Tapi demi anak-anak, tak ada masalah. Co-parenting itu masih Co-parenting dilakukan masih bersama. boleh berlaku. Okey, baik. Dan banyak yang telah kita kupas, sudut positifnya, sudut negatifnya. Dan Prof, di awal tadi saya bertanya mengenai transisi sebelum berkahwin, setelah berkahwin. Tetapi transisi selepas berkahwin dan kemudiannya bercerai memerlukan banyak kekuatan juga. Jadi seringkasnya Prof, bagaimana para wanita terutamanya boleh mendapatkan kekuatan itu? Okey, kekuatan yang paling mudah kita kena buat adalah untuk menerima bahawa ini telah terjadi. Jadi setelah dianya terjadi, kita kena faham apakah kesan dan akibat. Kadang-kadang orang di luar sana mudah untuk melemparkan kata-kata, mudah untuk mengatakan macam-macam lah nak bercerita awak ni dah janda. Konotasi janda itu selalunya negatif. Jadi kena faham bahawa apa yang terjadi kepada diri kita itu memang telah satu takdir, anda kena terima, dan satu lagi apa yang mereka kata di luar sana tidak menggambarkan diri anda. Jadi yang itu kena faham dan kena kuat bahawa hidup ini masih perlu diteruskan. Jadi jagalah sempadan, fikirkan sesuatu yang positif, yang negatif itu tolak tepi. Memang sukar, tetapi saya pasti wanita di luar sana kuat dan insya-Allah anda boleh. Baik. Terima kasih. Dan tuan, seringkas-ringkasnya tuan, kalau berlakunya perceraian, kalau boleh ada anak itu jangan lepaskan tanggungjawab dan pastikan hubungan itu masih lagi dikekalkan. Seringkasnya tuan. Untuk sidang penonton di rumah, apa yang berlaku juga pada kita dalam perkahwinan kita, baik lelaki ataupun perempuan, suami atau isteri, kamu nak cerai sebagaimana pun itu adalah kisah kamu. Tapi ada satu kisah lagi kehidupan yang masih belum selesai, iaitu kisah kehidupan anak kamu. Anak kamu akan membesar, anak kamu masih belajar, anak kamu akan berkahwin dan kamu adalah contoh dan tauladan. Kamu tak dapat memberikan contoh tauladan sebagai seorang bapa ataupun sebagai seorang ibu yang berkahwin. Jadilah contoh tauladan sebagai seorang bapa dan seorang ibu walaupun gagal dalam perceraian, anak-anak kamu masih dalam keadaan baik. Jadi saya doakan untuk seluruh rakyat Malaysia dan penonton wanita hari ini, baik kamu belum berkahwin, kahwinlah. Yang dah berkahwin, sabar, kekal, kasih sayang. Yang dah tak dapat nak selamatkan perkahwinan, bercerai, jangan bergaduh. Demi anak, buat yang sehabis baik. Kalau tak ada anak sekalipun, kalau boleh berkawan, berkawan. Baik. Itu adalah rumusan yang terbaik untuk perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih Prof. Azzi, terima kasih Tuan Hafiz atas perkongsian dan ilmu yang dicurahkan bersama dengan kita pada hari ini, dan diharapkan kepada kita semua lebih berlapang dada apabila berkaitan dengan topik penceraian, dan jangan kita label orang yang bercerai ini dalam konotasi yang negatif. Apapun, terima kasih kepada anda yang sudi berkongsi komen-komen anda juga, dan buat masa sekarang kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Jadikan hidupku bermakna selalu, diriku kekurangan bila tiada kamu. Bila kau jatuh bukan ada selalu, tak usah kau risau, engkau ada. Malam semalam kita bergembira, lupakan segala masalah kita. Jika esok hari akan tiba, kau tahu ku kan ada satu, kau dan aku setuju yang kita akan buat selamanya, dan janji tiada sia-siakan aku tempuh hidup dengan kamu di sini. Kamu yang memberi semangat balik luar biasa, yang memberi energi yang baik, aku hargai selalu kau, selalu menjaga aku. Tiada sepertimu. Jadikan hidupku bermakna selalu, diriku kekurangan bila tiada kamu. Dan bila kau jatuh bukan ada selalu, tak usah kau risau, engkau ada. Malam semalam kita bergembira, lupakan segala masalah kita. Jika esok hari akan tiba, kau tahu ku kan ada. Usah kau risau, engkau
1001 makna tanpamu dalam hidup aku, senyuman pudar selalu, ku tak mau tiada kamu. Tiada kamu, dan bila kau jatuh, ku kan ada selalu. Tak usah kau risau, engkau ada malam kita bergembira, lupakan segala masalah kita. Ada kamu. Ada kamu. Kami dah ada dah kat sebelah. Jom kita ke depan sedikit. Baik. Sihat Ika? Sihat, alhamdulillah. Sihat. Okey, ada kamu. Lagu ini saya rasa Yana, bila kita dengar, vibe dia sangat peppy, rancak. Very cutesy. Ya, cutesy. Wow. Okey, mungkin Ika boleh kongsikan apakah inspirasi di sebalik lagunya? Okey, lagu ni ditulis oleh saya dan juga Amir Hassan. Oh, wow. Lagu ni kita dapat peluang untuk membuat OST untuk gadis dan angan-angan. So lagu ni menceritakan tentang persahabatan. So kita ada untuk kawan kita apabila di tengah susah. Macam tu. Tapi kan sebenarnya kan lagu ni walaupun dia cutesy lah, dia rancak dan sebagainya, tapi susah sebenarnya nak nyanyikan lagu ni. Sebab saya tengok tadi bila Ika nyanyi pun kan, dia sangat-sangat laju. Dia daripada satu bait ke satu bait tu sangat laju. Macam mana dari segi persediaan nak masuk recording lagu ni? Lagu ni kita recording, kita actually buat lagu ni sikit-sikit tau. So kita record pun sikit. So bila nak sampai live tu yang jadi macam alamak, susah lah lagu ni. So it's a bit of a struggle, but sikit-sikit tu disebabkan tekniknya ataupun kesuntukan masa dari jadual ke macam mana? Bukan, kita create lagu tu part by part. So kita buat verse dulu and then kita baru kita buat chorus. So kita record verse dulu and then kita record chorus. And then baru kita decide second verse nak buat macam mana. Jadi berapa lama tempoh yang diambil? Kita buat 2 session. 2 session. Baik. Menarik. Baik, dan mungkin Ika juga boleh kongsikan setelah lagu Ada Kamu ini, ada apa-apa lagu lain dalam pemikiran ataupun dah ditulis? Dalam proses kita ada sebuah lagu lagi, lagu duet bersama Akmal Ramdan. So itu pun boleh dengar di Alternate Records YouTube channel. Wow, tahniah untuk Ika atas launching of the new single ni. Dan kepada penonton yang nak mendengar lebih lanjut lagi tentang lagu ni, di mana caranya dan nak follow Ika macam mana? Baik, kalau sesiapa nak dengar lagu ni boleh dengar di semua streaming platform dan juga YouTube channel Alternate Records, dan boleh follow saya di Ika Mustafa Instagram. Baik, terima kasih banyak-banyak Ika Mustafa dan all the best. Dan anda di rumah, Yana ada sesuatu yang istimewa untuk dikongsikan. Betul. Yana nak bercakap tentang jenama eksklusif Lenona yang terkenal dengan corak elegan dan koleksinya yang mewah. Kini kembali dengan koleksi premium baru Rosy Petal. Direka khas dengan inovasi teknologi terkini dan diinspirasi dengan sentuhan feminin bermotifkan bunga mawar. Pasti menyempurnakan dapur moden rumah anda. Dan jangan ke mana-mana, saksikan pelancaran Rosy Petal di edisi khas Lenona selepas ini. Okey, baik. Terima kasih Ika Mustafa. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Awak belikan saya. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami dan Yana. Tadi Ika Mustafa berkongsi lagu yang dinyanyikan adalah runut bunyi ataupun OST drama Gadis dan Angan-Angan. Jadi kita nak tahulah apa yang akan terjadi kali ini dalam drama itu. Ada yang kena kacau ke? Siapa pula yang nak cari calon isteri? Aduhai, macam-macam kisah lucu. 3 sekawan ini, lakonan Rina Diana, Bella Dowana, Arena Wan, penampilan istimewa Didi alias Bel Ngasri, Ozlin dan Amiza Aznan. Jangan lupa tengok Gadis dan Angan-Angan pukul 9 malam. Okey, jangan lupa.
Okey, itu ya. Gadis dan angan-angan. Betul. Baik, seterusnya kalau tadi kita pernah nampak dia punya promo iaitu One in a Million kembali. Uji bakat Kelpis Soda One in a Million kembali lagi pada 9 dan 10 November ni. Untuk yang di Pulau Pinang, jom datang ke Hotel Atrium Sunshine Central dan jumpa artis kesayangan anda. Ada Azharina dan juga Mark Adam sebagai juri. Bagi anda yang berada di Sabah, uji bakat akan diadakan di Aras 5 Sabah International Convention Centre SICC dan jumpa juri hebat Rich dan Velvet di sana. Kalau tak dapat datang, tak apa. Anda juga boleh hantar uji bakat secara online melalui media sosial dengan hashtag Kelpis OIAM TV3 dan hashtag Kelpis Soda OIAM TV3. Orang Sabah dan Penang, inilah masanya untuk rebut peluang 1 dalam sejuta. Tunjukkan bakat suara korang yang power tu dan mula bina legasi sebagai bintang Kelpis Soda One in a Million. Jangan lupa follow Kelpis Soda OIAM TV3 di Instagram untuk info lanjut. Jom join. Oh, wow, saya tak boleh. Saya pun tak boleh. Okey, baik. Esok rakan tugas kami akan kembali dengan topiknya pasangan anak emak. Kenapa jadi masalah kalau pasangan anak mak? Itulah, kalau pasangan anak bapa okey je. Okey, buat sekarang saya tak nak fikirkan. Esok kita kupas topik ini bersama-sama. Apapun, jaga diri di mana jua anda berada. Terima kasih banyak-banyak. Stay safe semua. Assalamualaikum. Bye. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati.